Hak pergi kemas rumah dia, cuci dia, basuh baju dia, beletiak setiap hari. Hak balik setahun sekali raya tu, oh, ada ayam-ayam dia tebas, ada nyok-nyok dia tebang. Padahal kawan tu telefon balik setahun sekali pun payah. Tu di pihak pak. Di pihak anak pun macam tu. Maka dia berurusan dengan bapak dia ni, urusan dengan dia. Bukan salah Tok Wan jaga cucu, tapi dia perhambakan. Orang tua ni duit kita bagi kat dia, anak kita tak mau jaga. Dia buat itu. Sebab itu maka Nabi SAW kata, antalidal amatu rabbataha wa antara jufatal uratal alah. Kamu akan tengok orang yang tak pakai kasut, bertelanjang, miskin, yang merupakan orang-orang hulu, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba membuat bangunan yang tinggi. Barangkali orang hak Dayak di hutan, tu manusia di Amazon, atau orang-orang hak dulu kita tengok depa ni badui padang pasir dia. Nabi kata pada akhir zaman puak ni pergi ke depan, depa akan membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dan kita tengok kebanyakan orang hak kaya hari ni bukan kaya yang asal. Kata hadis, thumman talaq falabistu maliya thumma qali ya Umar atadrina man sya'il. Kemudian Nabi kemudian lelaki hak tanya ni pun dia pun pergi. Kemudian aku tunggu sekejap. Qala li, maka kata Nabi, ya Umar atadrina man sya'il. Dia tanya Umar, wahai Umar, hang tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Siapa dia hak dok mai tanya, tak siap kenal tak? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata aku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tuan-tuan, ini hebatnya sahabat. Apabila mereka berada di hadapan sunnah ataupun di hadapan Rasul, bila Rasul tanya benda hak mereka tak confirm, mereka tak jawab, mereka lebih baik mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita orang baca sunnah pun kita duk reka hak buah kita juga. Dia tanya hadis ni, dia tak kira, dia nak kira buah dia. Hadis-hadis lah, tapi aku rasa lah, kata. Oh, lajak kita. Sebab tu dia kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Kata Nabi, dia adalah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Dia ajak banyaklah agama, dia ajak kepada sahabat bagaimana cara adab berguru, adab bertanya, ilmu nak kena tahu kena tanya. Jangan duduk saja. Orang kita malas tanya. Orang nak tanya lah, ada soalan tuan-tuan, bukan nak jawab, nak tanya. Nak tanya, lepas tu dia turun, aku tak puas hati ceramah tadi. Dia sebab tak tanya, tak mau. Tu besok, aku tak puas hati malam kemarin. Awak hang tak tanya, dia pergi, tak mau, ya tak? Hang tanya lah, orang bagi peluang hang tanya. Tanya. Ini tabiat orang kita. Dia tak tanya, dia jahil tak apa. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang kita baca Abu Daud tu, kawan hak pecah kepala, yang dia tanya kawan tu, ni aku ni pecah kepala ni, boleh tak aku junub ni kalau aku sekiranya aku tak mau mandi? Dia kata, oh hanya duk try mandi je dah. Mandi junub je, mandi mati dah. Lah dia Abu Daud. Nabi kata qatalahumullah, mereka bunuh dia, Allah Ta'ala bunuh mereka. Yang jawapan mereka telah membunuh dia, Allah Ta'ala ambil tindakan mereka pada kiamat kelak. Nabi kata sambung, ala inna shifa as-su'al, inna shifa al-ain as-su'al. Ketahuilah sungguhnya ubat kejahilan itu tanya. Hadis ni Nabi sebut beberapa saja sunnah ataupun beberapa perkara yang mana merupakan tanda-tanda kiamat. Saya baca lagi beberapa lagi tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Antaranya Nabi kata, sinfan min ahlin nar lam arahuma ba'd, qaumun ma'ahu siyadu ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas
wa nisaun kasiyatun ariyatun mumillatun ma'ilat ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masyiratin kadha wa kadha. Nabi kata dua puak ahli neraka yang aku belum tengok, zaman Nabi tak ada, tapi ujung zaman dia akan ada. Satu, qaumun ma'ahu siyaq ka'adnabil baqar. Satu puak di tangannya ada cemeti seperti ekor lembu. Kita tak tahu maksud Nabi kiasan ke, sungguh dia akan muncul. Setengah para ahli hadis kata dia memaksud orang zalim. Yadribuna bihan nas, dia pukul orang dengan cemeti ni. Mungkin setengah orang kata bermaksud pemerintah yang zalim, seksa rakyat. Dan kita tengok banyak lah. Kalau nak tengok hak junta di Myanmar pun tak larat tengok. Tapi barangkali dalam dunia orang Islam kita tengok hak begitu kejam, dan kita pun tak tahu kadang-kadang dunia Islam ni hak mana kejam dengan tak kejam pun kadang-kadang keliru dengan media. Hari ini saya stesen radio bernama hubungi, tanya pasal hukuman yang disiarkan oleh CNN. Tentu kalau tengok CNN ni, hukuman yang dijatuhkan pada seorang wanita di Arab Saudi. Kita pun tak tahu cerita sebenar, nak kena tunggu Arab Saudi sendiri ya. Wanita ni katanya dirogol ketika dia pergi berjumpa dengan budak lelaki untuk ambil beberapa keping gambar. Bila dirogol, ni CNN punya laporan, betul tak betul kita tak tahu. Arab Saudi kita tak dengar Bila dirogol, jatuh dibicarakan. Bila dibicarakan, hak lelaki ni semua tak kena kot pada mulanya. Perempuan ni kena hukum 90 rotan. Di atas kesalahan pergi jumpa lelaki. Tapi masalah lelaki ni terlepas, jadi berlaku lagi kes tu dilawan lagi sehingga dijatuhkan hukuman, ditingkat-tingkatkan sehingga geng-geng yang rogol ni pun kena hukuman. Cumanya walaupun geng yang rogol ni kena hukuman, menurut laporan CNN tu, budak perempuan ni pun dikenakan pula 200 rotan. Disebabkan kerana dia bercakap dengan media dan cuba mempengaruhi media. Hak pertama cakap lelaki, hak kedua cakap dengan media. Dan lawyer dia juga diambil tindakan kerana cuba mencabar dengan isu ni dibawa ke media, dan diambil tindakan di pemulihan. Jadi di main kita pun tak tahu. Saya kata kita tak tahu. Mahkamah Saudi, mahkamah Islam, cuma pelaksanaan hukum tu duduk di tangan manusia. Tak mustahil kadang-kadang hukum tu kadang-kadang dia jadi keliru sikit pasal orang bagi keliru. Tapi kita kata Islam tak zalim. Pelaksanaan tu mungkin boleh dipertikaikan. Hakikat yang berlaku kita tak tahu, nak kena tunggu dua-dua belah pihak. Kita tak dengar hak Saudi kata apa lagi. Dalam hadis ni Nabi kata